Saya tubuhkan Real Ekspedisi dan Tragedi ni bukan untuk lawan kita PU atau militer. Betul. Kita just nak hidupkan balik semua yang ada pernah bersama dengan ekspedisi. Okey, Assalamualaikum semua pejuang-pejuang metal lah. Hari ini kami bertuah pejuang metal dapat berjumpa dengan ni dia, saya perkenalkan Tuan Haji Eddie Badri. Okey bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar bang, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tujuan kami untuk berjumpa sendiri dengan Tuan Haji kerana kami ingin cool downkan keadaan di mana hari ini kalau kita tengok dalam banyak-banyak grup dalam mana-mana media sosial saya rasa sudah tidak terkawal lagi dengan keadaan itu. Jadi kami mengambil inisiatif sendiri datang berjumpa dengan Tuan Haji untuk kita sama-sama tahu apakah cerita sebenarnya. Okey, baik. Begini, boleh saya panggil Abang Eddie? Boleh. Boleh ya, baik. Begini Abang Eddie. Boleh tak Abang Eddie ceritakan sedikit sejarah mulanya macam mana Abang Eddie bersama dengan tragedi ataupun kumpulan ekspedisi itu sendiri? Silakan Abang Eddie. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih kepada Angah dari Pejuang Metal yang sudi untuk menemu rumah saya, dan saya akan ceritakan benda perkara yang sama yang tak pernah diedit, tak pernah ditukar ganti. Cerita yang sama yang saya bawa, saya war-warkan sejak dulu sehingga hari ini tak ada berubah-ubah. Tak berubah sedikit pun. Tragedi asalnya adalah sebuah kumpulan rock metal yang waktu tu kita tidak ada album, dan asalnya penyanyinya adalah Mael. Baik.
Arwah Mael Ekspedisi, kemudian kita ambil Yazid sebagai drummer, Arwah Mantobe sebagai bassist dan kemudian Izo sebagai gitaris. Baik. So kami bergerak selama lebih kurang 3 hingga 4 tahun tanpa album ke expo dengan semua pembiayaan, baik bayar studio praktis, sound system di di expo ataupun funfair dulu. Kita percentage dengan toke. Funfair ni jadi kerana kita kena bayar sound system dan sebagainya. Banyaklah cerita dia panjang kalau nak cerita pasal funfair. Jadi waktu itu saya terpaksa menanggung mereka dan kerana itu adalah projek saya, pilot projek saya. Tahun agak-agak tahun bila tu? 1987. Baik. Jadi 87, 88, 89, 90 barulah tragedi kita tukar nama kepada Ekspedisi. Baik. Dan waktu itu baru kita sign dengan live record. Dan 4 individu yang sign dengan live record pada ketika itu adalah Arwah Mael, Yazid, kemudian Arwah Mantobe dan juga Izo. Baik. Selepas kita sign dengan live record, maka live record memberi mereka advance dan sebagainya untuk kegunaan harian dan juga peruntukan 200 jam waktu studio rakaman di King Studio Petaling Jaya. Baik, okey bang. Daripada tragedi bertukar ke nama Ekspedisi, macam mana cerita tu berlaku bang? Ceritanya selepas tragedi mengalami masalah di Pesta Langkawi, kita berkenalan, hikmah daripada kejadian itu kita dapat berkenalan dengan JS Kevin. So di Langkawi kita kenal JS Kevin. Sebelum tu kita memang dah kenal tapi tak rapat. Baik. Tapi kita semakin rapat dengan arwah JS Kevin di Langkawi. Okay. Dan ketika tu apabila kita balik kita nak tukar nama tragedi itu sebab peristiwa yang berlaku di Langkawi itu. Okey bang, boleh ceritakan sedikit apa peristiwa yang berlaku di Langkawi itu? Di Langkawi kita pergi ke Pesta Langkawi. Yang mana ada seorang penganjur bawa kita ke sana dan kemudian menawarkan harga tertentu dan selepas show dia hilang entah ke mana. Jadi kita terkandas di sana sehinggalah BPR ataupun Bumi Putra Rockers datang show di sana bersama JS Kevin. Baik. So JS Kevin kekal dengan kami di Langkawi sehinggalah satu tempoh masa tertentu dan sehingga kita dapat mencipta sebuah lagu iaitu Abadikah Tragedi di Pantai Cenang. Baik. Maksudnya perkenalan di antara Abang Eddie tragedi itu dengan JS Kevin semasa di Langkawi itulah. Betul. Itu titik mula kita rapat dengan arwah. Okey, ketika pertukaran nama berlaku, adakah masa recording ataupun sebelum itu lagi? Pertukaran nama sewaktu kita dah dapat tawaran daripada live record, kita nak sign tu waktu tu kita nak nama yang bagus. So di situ kita telah berbincang bersama JS Kevin untuk dapatkan satu nama yang lain daripada tragedi. Kerana tragedi itu sendiri telah berlaku beberapa tragedi kepada band boy kan. Jadi kita rasa macam tak molek untuk kita teruskan nama tu. Dia panggil apa kalau Cina dia panggil apa? Feng Shui. Kita orang Melayu, kita tak adalah kepercayaan macam tu, khurafat kan. Tetapi kita mengambil pandangan yang baik iaitu untuk tukar nama dan apabila kita bersetuju maka ketika itu kita berenam. Saya, JS Kevin dan 4 band boy. Baik. Kami berpakat untuk masing-masing keluarkan satu nama untuk kita pilih. Okey. Dan pada saat itu apabila kita melihat nama-nama yang ada tu ternyata kreativiti JS Kevin tu menyerlah. Kerana bila kita tengok ekspedisi tu pada asalnya kita ingat ejaan penuh. EKSPEDISI. So kita tak nak terima. Sama je macam tragedi dan yang lain-lain. So apabila JS Kevin kata not like that. Macam ni dia pun lukis ataupun dia tulis ekspedisi alfabet ataupun abjad ekspedisi. Jadi kita orang pun terpukau dan JS Kevin tanya pada saya sebab ketika itu saya adalah pengurus tragedi. Selama 4 tahun saya handle dia orang, bawa dia orang ke sana kemari, bawa funfair dan sebagainya. Jadi dia sebagai orang lama dalam muzik,
dia tanya saya dulu, restu daripada saya, adakah saya nak terima atau tidak nama itu. Kerana Baik. saya pengurus. Ya. Memang menjadi tugas pengurus untuk menentukan hala tuju musician, Yes. band. Ya. Baik. Dalam album pertama Ekspedisi, album Darjah 1 boleh abang dijelaskan sikit tentang cerita pembikinan album tersebut Di belakang tabir. di belakang tabir lah. Baik, dalam studio apabila kita diperuntukkan 200 jam, kita di studio D, King Studio Petaling Jaya, kita berkampung di sana. So 200 jam ni mula nampak bunyi banyak. Baik. Tapi apabila kita menghadapi masalah dengan drama, tak dapat ikut klip dan basis, tak dapat tone yang baik. Jadi ketika itu kita menghadapi dilema. Dilema iaitu bagaimana kita nak menyudahkan rakaman. Kerana pertama sekali yang nak masuk, memang of course Izo buat guide lagu. Kemudian drama akan masukkan drum dan bass, kemudian baru gitar dan sebagainya, complete music, baru penyanyi. Tetapi waktu tu kita basic asas nak masukkan drum pun dah tak boleh. Jadi beberapa puluh jam kita dah bazirkan dekat situ, sehingga Izo dengan Mael panggil saya, Eddie, kita kena ambil satu pendekatan, iaitu kita kena terpaksa singkir basis dan drama yang ada. Jadi saya waktu tu, kerana saya pengurus, saya jaga dia orang lama, 4 tahun. Rasa macam tak tergamak untuk buang ataupun singkirkan sesiapa. Tetapi pada mereka, band boy, mereka merasakan muzik perlu profesional. Kan? Jadi di situ saya telah diarah. Walaupun saya pengurus, tapi band boy boleh arah saya bila melibatkan muzik. Jadi dia Izo dan Mael minta saya supaya tukarkan drama dengan basis. Jadi saya pun ikut kehendak mereka dan terpaksa buatkan apa yang mengikut arahan. Baik. Okey. Boleh abang diceritakan sedikit siapa sessionis sebenar masa di dalam studio rakaman? Tak kisahlah drum, bass, lead semua, gitar semua. Baik, semasa rakaman album pertama kita iaitu Darjah 1, kita menggunakan sessionis sepenuhnya dalam drum, pukulan drum dan juga basis. So yang kita gunakan khidmat waktu itu saudara Amy kita yang sekarang dengan Ekspedisi. Dan Amy ni dulu dia Handy Black. Waktu tu dia belum join kita, oleh kerana saya pernah mengurus Handy Black, saya kenal rapat Amy, saya ambil Amy kerana kita masa tu selain daripada bakat, kita juga nak kongsi, share rezeki yang kita dapat ni kepada orang yang kita kenal. So Amy adalah orang yang paling rapat dengan saya waktu ketika itu, dan juga Bud basis Handy Black. So dua orang ni saya bawa masuk dan mereka memang dah rasi dalam Handy Black pun, mereka praktis yang sama dan sebagainya. Amy melaksanakan tugas dia, semua lagu dia sapu. Bud begitu juga, cuma ada satu lagu iaitu bukan milik aku, yang itu arwah C.S. Kevin sendiri yang mainkan bass. Hanya satu lagu saja. Hanya satu lagu. Baik, okey. Selesai Ekspedisi. Baik. Kita nak tahu pula cerita tentang semasa Mael tiada bersama dengan Ekspedisi, kemudian tertubuhnya satu band iaitu Real Ekspedisi. Boleh abang bagi sedikit pencerahan cerita supaya penonton semua boleh faham jalan cerita tu macam mana? Silakan balik. Baik. Terima kasih. Soalan ni penting sebab saya nampak di luar sana ramai yang bertanya-tanya dan ingin tahu benda yang sebenar yang berlaku. Waktu ketika itu Ekspedisi dah sampai ke tahap album Brutal. Okey. Maknanya album tu kalau ikutkan dengan live record ialah album terakhir. Mereka bersama live record, dan ketika arwah Mael merakamkan album Brutal ni, dia telah tidak bersama dengan anggota Ekspedisi. Maknanya dia secara solo. Maknanya dia masuk studio tu sendirian. Secara sendiri. Maknanya dia merakam suara saja. Okey, baik. Adakah ada konflik ketika arwah Mael dengan Ekspedisi sebelum tu yang mendatangkan dia
Masalah tu. masalah tu, dan dia jalan secara solo masa tu. Okey. Apabila Mael telah berpecah dengan ekspedisi, waktu tu ekspedisi tinggal Izo, Zua, Amy, dan kemudian mereka mengambil alih Terra Rosa. Okey, so Mael terkontang-kanting seorang diri. Waktu ini saya tak ada dalam scene. Maknanya saya menguruskan travel agent saya untuk buat umrah dan sebagainya. Jadi Mael telah datang bertemu saya. Dia kata, Eddie, aku putus asa. Dia kata, kalau ikut hati aku ni, lebih baik aku mati saja daripada aku menanggung malu, dia kata. Saya cakap, bawa bertenang, cerita dulu apa benda yang berlaku. Dia cerita ekspedisi telah ambil vokalis lain dan menyingkirkan aku, mengenepikan aku daripada ekspedisi. Jadi aku rasa macam my life is over. Jadi saya menenangkan Mael supaya dia bertenang. Mael bertenang, you are great talent. Kau bukan satu album, 4 album. Semuanya berjaya menembusi pasaran dan menarik crowd meminati kamu. Jadi saya nasihatkan dia supaya bertenang, dan saya cakap dekat dia, kalau dapat kita cari band boy, kita cari juga show untuk you supaya you boleh survive, supaya you boleh meneruskan kerjaya you dan mengekalkan populariti you. Kalau you terus diam balik kampung tanam jagung, you akan over. It's over. Tapi kalau you berterusan aktif dalam pementasan show dan sebagainya, you akan kekal relevan. Itu saya cakap pada dia. Jadi di situlah, ketika itulah Mael tanya, kita nak bergerak mesti kena ada nama. Takkan nak pakai Mael. Kan? It's not good. Dia kata, kalau boleh band kena ada satu nama. Saya cakap kita pakai ekspedisi juga. Tak boleh, nanti ada 2. Mael kata tak boleh. Arwah ni cukup menghormati nama ekspedisi tu sendiri. Saya kata tak apalah, kau memang ekspedisi. So kita tambah je, Real Expedition. Itu nama band yang telah kita form pada tahun 1997. Ini kesepakatan daripada Abang Eddie dan arwah Mael sendiri menubuhkan nama Real Expedition. Betul. Baik. Bila cerita Mael ni, boleh Abang Eddie ceritakan sikit dengan penonton macam mana Abang Mael boleh kenal Abang Eddie boleh kenal dengan Mael ni sebenarnya? Macam mana perkenalan tu berlaku? Itu cerita tu memang ada lawak lah. Kita waktu tu saya adalah pengurus kumpulan Loving Bond. Ketika itu kita tengah giat untuk praktis untuk album kedua Loving Bond, yang antara lagu hitnya Terima Kasih ketika itu. So waktu kita persediaan tu di studio, Mael ni kebetulan dia duduk di kampung yang sama, iaitu Kampung Pasir di Pantai Dalam. Jadi dia selalu datang menjenguk kita dekat studio ni. Loving Bond praktis, dia jenguk dekat tingkap. Akhirnya gitaris Loving Bond tarik dia bawa masuk. Kita jamming beberapa lagu dengan Mael, dan di situ saya kenal pasti bakat dia. Dan daripada titik tolak itu saya mula rapat dengan Mael. Masih kita masuk balik dengan Real Expedition tadi. Baik. Real Expedition itu sebenarnya nama band permanent ataupun hanya sebagai project band, macam mana? Pada ketika itu kita tak tahu apa akan berlaku akan datang. Sama ada Mael akan reunion balik tu, kita tak tahu. Kan? Maknanya kita menghadapi situasi itu, dalam masa itu kita perlu ada nama. So oleh kerana kita nak pergi show, kita nak kena orang datang. Mana kita kena ada kena pull crowd untuk datang show. Kalau tidak, kita tak boleh pergi ke funfair. Jadi oleh kerana itu kita menggunakan Real Expedition sebagai band permanent untuk Mael, tetapi at the same time kita tak ada band boy yang permanent. Hanya dia je anggota kekal dalam Real Expedition. Maksudnya Real Expedition tu hanya Mael satu saja. Mael seorang. Yang lain ni tak kisah adalah siapa sessionis. Dia berubah-ubah, bertukar. Contoh gitaris, ada kala Bond main, Bond Fahrenheit, ada kala Faris main. Macam tu lah. Baik. Selesai Real Expedition punya cerita. Baik. Kita masuk kepada
band Dua ekspedisi. Yes. Macam mana boleh jadi dua ekspedisi? Dua ekspedisi tu berlaku. Macam mana tu? Okey. Pada hakikatnya saya tak setuju lah. Okey. Itu dalam hati saya. Saya hanya tahu ekspedisi itu satu je. Satu saja. So waktu ada persembahan orkestra, satu kira orang kata climax of the band, band rock ni nak buat satu show rockestra, rockestra. Kan dia maknanya orkestra dengan band rock. Hebat kan? Jadi saya telah dihubungi oleh Brother Yazid. Okey, dia kata, arwah Salina nak buat konsert orkestra. Tempat dah berubah-ubah. Akhirnya di Sepang yang jadi tu. Kemudian berlaku pergeseran antara Izo dengan Mael kerana pada hari kejadian, hari show, saya dengar Mael kehilangan ahli keluarga. Salah seorang ahli keluarga, abang dia ke apa ke, meninggal dunia. Dan dia datang ke venue show tu lambat. Jadi Izo ni dia tak tahu kisah. Dia tak tahu kisah ni. Dia ingat Mael sengaja tak datang ataupun sengaja tidak didisiplin, tak nak datang lambat ke apa ke. Jadi Izo ni dah mulakan muzik. Saya dengar je sebab saya tak pergi. Saya dengar daripada beberapa orang yang boleh dipercayai lah mengenai show tu. Kemudian berlaku pergeseran dan akhirnya waktu ketika ni Izo dah deal show orkestra ni bersendirian. Maknanya dia sendiri yang deal. Sebelum ni dia gunakan khidmat Yazid sebagai pengurus. So dia dah kick. Maknanya Yazid dah tak ada lagi dengan dia. Hanya dia. So bila Mael kena macam tu, jadi berlaku pergeseran antara Mael dengan Izo. Sepatutnya mereka ni waktu itu diorang dah reunion. Kita keluar, kita ada dengar dia orang keluarkan album Rasa Pariso. Rasa Pariso. Jadi sepatutnya perkara ni tak berlaku dan sepatutnya Izo dengan Mael ni boleh didamaikan. Kalau yang sudah-sudah, yang sebelum ni, waktu ketika saya handle ekspedisi di zaman 90-an, awal 90-an, apabila berlaku pergeseran antara Izo dan Mael ni, saya yang mendamaikan mereka. Jadi hari ni dia orang tak ada pendamai. Semua yang melihat nakkan perpecahan. Jadi berlakulah perpecahan. Berlaku perpecahan. Kemudian Yazid yang juga disingkir Izo telah mengambil pendekatan untuk buat satu lagi ekspedisi untuk lawan Izo ni. Itu dah berlaku jadi dua ekspedisi. Okay, aku harap korang semua penonton kat luar faham cerita ni Ini sejarah. Sejarah ni tak boleh ubah. Cerita kat mana pun dia tidak boleh diubah. Itulah tetap menjadi sejarah. Okey Bang Edi, kita masuk kepada cerita band baru Abang Edi ni. Ada dua terserah saya ada dua iaitu Tragedi dan Real Ekspedisi Balik. Macam mana Abang Edi boleh menggunakan semula, mengembalikan semula nama, kita cerita Real Ekspedisi dulu. Macam mana Abang Edi boleh mengambil semula nama Real Ekspedisi untuk buat satu band yang baru ni? Baik. Oleh kerana saya yang menubuhkan ekspedisi, sebenarnya dia sebagai satu pilot band yang mana saya buat eksperimen daripada tidak ada album sehinggalah diminati ramai. Kemudian saya merasakan ada sebenarnya perjalanan ekspedisi itu sendiri ada perkara-perkara yang sebelum itu berlaku. Iaitu kita pernah ada tragedi, kita pernah ada real ekspedisi, kemudian baru ekspedisi, dan ekspedisi kita penyu, ekspedisi militer. So jadi saya merasakan adalah menarik jika sekiranya ekspedisi ni di usia yang terakhir ni kita dapat hidupkan semua band yang pernah ekspedisi ni wujudkan. Ini matlamat sebenar Abang Edi sebenarnya. Mengadakan tragedi itu semula dan real ekspedisi itu semula. InsyaAllah. Baik, okey faham. Gini Abang, kita tahu hari ni situasi dalam media tu memanaskan tentang real ekspedisi dan tragedi Bagaimana Abang menangani ini sendiri Bang? Pada saya bila saya baca, kadang-kadang saya baca juga komen walaupun kutukan dan sebagainya, tapi saya tak berasa hati pun kerana apabila saya baca, saya tahu dia orang tak tahu. Mereka tak yang mereka yang menulis ni, yang kutuk, kecam dan sebagainya ni, dia tak tahu cerita sebenar. Dia tak pernah berada di tempat saya berada. Jadi dia tak pernah melalui apa yang saya lalui.
Jadi saya melihat dan saya doakan dia lah untuk mereka. Sebab apa kita tak ada perkara yang kita boleh bagi dia orang lebih daripada doa. Betul. Kan? Jadi saya harap kalau dapat kita tak ada masalah kalau dikecam. Tapi biar tahu duduk perkara sebenar. Yes, perkara Itu yang sebenar. penting. Betul. Aku harap korang kat luar sana boleh faham cerita ni supaya kita dapat cool downkan keadaan. Aku harap kita sama-sama semua jangan sampai kita masuk kata orang tua ya, terlebih sudu daripada kuah. Kita harus tahu dulu cerita sejarah, bagaimana terwujudnya satu-satu band tu, barulah kita boleh berkomen ataupun berdebat dalam tu ya. Rasanya tak perlu debat pun kan. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya mereka itu penghibur. Kita ini orang yang mendengar selaku follower, selaku peminat. So kita enjoy je sebenarnya kan. Tak perlulah sampai membabitkan anggota-anggota band yang tak tahu menau. Mereka hanya meneruskan karya mereka. Mereka mencuba nasib. Jadi kita yang kadang-kadang terlebih-terlebih ni, saya rasa ini perkara yang langsung tidak patut lah. Okay, baik Abang Hadi. Kita masuk tentang lagu baru daripada Real Expedition. Boleh Abang Hadi sharekan dulu line up Real Expedition itu sebenarnya? Line up Real Expedition buat masa ni setelah mengalami sama juga, mengalami perubahan daripada start kita hidupkan semula lebih kurang 2 tahun yang lalu, sehingga hari ini dia bertukar silih berganti. Dan hari ini kita ada sebenarnya unik. Kita ada 2 drama, iaitu Izham dan juga Alan. Kerana Izham ni dia anggota, jadi dia ada ketika dia tak boleh menghadirkan diri kepada persembahan. Jadi kita tak boleh paksa dia kerana dia tugas dia memerlukan dia kepada atasan. Jadi disebab situ Alan memang diperlukan. Maknanya Alan dan Izham ni dua-dua permanent. Dia tidak ada sessionis ke apa ke, dia permanent. Kemudian kita ada gitaris buat masa ini ialah Aero Kropok. Dan kemudian bassist Yusman, dan juga penyanyi kita ada 2 juga. Sebab mula pada asalnya kita bawa Suhaimi Mi RX. Mi RX ni bila kita bawa Mi RX, kemudian pada masa yang sama Afiq Bruno muncul. Kita nampak macam Afiq Bruno juga sesuai untuk Real Expedition. Jadi kita bukan jenis orang yang nak buang orang sana, buang orang sini, kutip orang sana. Kita akan terima dua-duanya dan kita jadikan realisasi. Jadi single terbaru kita ni, kita gabung dengan mereka berdua nyanyi dalam satu lagu. Okey. Ada single baru bang kan? Ada. Boleh abang sharekan sikit single baru? Single baru kita ni ialah berjudul dah tukar judul. Akhirnya kita ambil Si Bongkok dan Sang Puteri. Si Bongkok dan Sang Puteri ni ialah mengisahkan tentang kita lah. Kita orang yang susah, orang yang poor dengan orang kelas atasan. Jadi benda ni berlaku seluruh dunia. Terutama di Malaysia sekarang ni, terutama kita peminat rock, kita golongan yang bawah. Ada golongan atasan. Golongan atasan yang mana kita semua nak jadi orang atasan tu. Jadi cerita ni dia mengisahkan percintaan antara 2 darjat, antara si miskin dengan si kaya, dan kita semua ingin menjadi kaya. Tapi kena betul cara dia, so kita educate mereka melalui single ini. Baik. Cuman lagu macam mana? Siapa yang buat bang? Saya buat. Saya dibantu oleh gitaris, kemudian bassist, dan Joy Oren saya suruh dia buat guide drum sebelum drama kita masuk, untuk betulkan mana yang part-part yang dia bukan session lah. Bukan. Dah session. Dia guide. Kemudian kita panggil drummer kita masukkan part-part yang mana kita nak attack dan sebagainya, dia masukkan. Baik. Konsep Real Expedition yang ke depan ni, yang abang mungkin jauh lagi perjalanan dia ni, konsep apa, muzik yang macam mana yang abang nak bawa, atau sama, atau adakah sama dengan Expedition dulu metal, ataupun abang akan tukar macam mana? Kita kena
realistik. Yes. Kalau kita ikut pada trend semasa, bila kita melihat contoh, kita ada banyak band Wings, dia ada peminat dia, kelompok dia, macam mana muzik dia lain. Kalau kita ambil Ekspedisi, dia ada kelompok dia. Oleh kerana saya sendiri berasal daripada Ekspedisi itu sendiri, jadi saya lebih mengenali fans Ekspedisi, kehendak mereka, maknanya bentuk lagu yang macam mana mereka nak. Yang itu yang sedang saya ketengahkan, saya bagi tahu kepada band boy untuk kita cuba garapkan bentuk muzik yang hampir sama tetapi karya kita sendiri. Baik. Macam tu. Okey bang, apa kata-kata harapan abang bang untuk planning abang kepada Real Ekspedisi maupun Tragedi, harapan abang kepada dua band ni bang? Baik, memang harapan saya besar lah untuk dua band ni. Tapi sebelum tu saya nak sentuh sikit mengenai Ekspedisi, Ekspedisi Militia dan Ekspedisi Kitab Penyu. Ekspedisi Militia dan Ekspedisi Kitab Penyu saya tak pernah halang pun, tak pernah larang pun. Mereka nak pergi mana, show apa semua, pergilah. Kita pun raikan, ada kalanya saya pun juga publishkan show mereka dalam media sosial. Dan kalau saya ada kesempatan, saya akan pergi tengok Izo main, Izwa main. Saya dengan mereka adalah kawan baik. Takkanlah hanya kerana muzik ni saya nak berbalah, nak bergaduh dengan mereka. Betul. Soal Zua beri statement dan sebagainya, itu hak dia. Mungkin pada pandangan dia macam ni. Tapi pada pandangan saya, Zua is my friend. Yes. Dia kawan saya. Jadi saya tubuhkan Real Ekspedisi dan Tragedi ni bukan untuk lawan kita penyu atau militer. Betul. Kita just nak hidupkan balik semua yang ada pernah bersama dengan Ekspedisi. Satu bang, yang saya nampak bang satu ni sebenarnya kan, bila kita tengok kan, ada penyu, ada militia, ada Real Ekspedisi, ada Tragedi. Sebenarnya apa yang saya dapat simpulkan, satu di mana semuanya membawa lagu Ekspedisi. Bagi saya kan, ini satu Fenomena. Fenomena, satu kata orang penghargaan yang amat besar. Ya, kepada Ekspedisi itu sendiri. Betul. Bagi saya yang saya nampak kan, bayangkan 4 band membawa satu lagu yang sama. Yes. Di sini saya nampak daripada luar sudut yang lain lah kan. Okey bang, last word daripada abang untuk kawan-kawan abang, baik dalam Ekspedisi, baik netizen, baik apa sajalah, last word daripada abang. Silakan abang. Baik, kesempatan ini saya nak minta maaf sekiranya saya ada menyinggung mana-mana perasaan. Saya harap kita back to square. Kita dah tua. Ini ingatan kita dah tua. 36 years, 36 tahun, dekat 40 tahun dah kita dalam muzik. Yang sampai bila kita nak bergaduh? Kita kena open lah. Kita kena open. Saya kena menyeru kepada, terutamanya kepada semua ekspedisi. Dan boy, ekspedisi militia, kita penyu, kita kena bersahabat. Kita dah end of life dah. Tak ada masa dah untuk apa orang kata nak bergaduh-gaduh ni. Kemudian kepada fans, nasib baik pejuang metal ni nak bawa benda ni, dapatlah saya beritahu fans semua, saya tak marah you nak kecam ke apa ke, tu hak you, tetapi cuba be rational. It's only music. Hanya music. Yang mana sepatutnya scene music ni mestilah ceria. Hiburan lah. Hiburan. Bukannya memakai hamun kan. Tetapi memakai hamun tu boleh berlaku sekiranya kita ada bukti. Kesalahan itu dilakukan dan tak sepatutnya berlaku. Betul. Itu je. Jadi kalau dapat kita ubahlah, kita ubah sama-sama. Saya pun tak nak marah awak semua. Saya pun tak nak marah fans semua. Sebab apa, kalau kita tak ada fans pun tak guna. Betul. Ibarat aur dan tebing, peminat dan pemuzik itu sendiri. Saling memerlukan. Saling memerlukan. Tanpa peminat, band boy tak ada artinya. Betul. Tanpa band boy, peminat juga tak ada artinya. Yes, gitu. Okey bang ya. Baik. Kami daripada Pejuang Mental mengucapkan ribuan terima kasih bang ya, kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada kami bertanyakan cerita yang sebenar dan sejarah cerita tu
supaya umum tahu. Bang ya. Okey, aku harap korang semua clear apa yang berlaku dalam ekspedisi itu sendiri. Sehingga kita jumpa lagi. Dari saya, Pejuang Metal. Assalamualaikum dan bye-bye.